Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 14 Mac 2021. Penduduk Kampung Bunga Raya Bingkor di Keningau bakal menikmati jalan berturap tidak lama lagi. Kira-kira 10 juta ringgit akan diperuntukkan bagi menaik taraf jalan sejauh 2.2 km yang menjadi laluan utama penduduk kampung berkenaan, termasuk membina 3 jambatan kecil. Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin berkata projek tersebut akan dilaksanakan dalam masa terdekat demi kemudahan masyarakat, khususnya pelajar sekolah. Beliau ditemui media semasa lawatan kerja rasmi di Keningau. Datuk Bong Mokhtar turut memaklumkan jalan kampung Minansut Bingkor sejauh 1.5 km turut diambil perhatian, termasuk pembinaan sebuah jambatan konkrit kekal kampung itu dan di Sungai Liawan, Kampung Dangulat. Turut diambil perhatian Jalan Kampung Patikang Ulu, Keningau sejauh 9 km dan pembinaan jajaran paip baharu Kampung Bandukan Lama berjumlah 9 juta ringgit yang kini dalam proses tender bagi membekal 0.5 juta liter air sehari di Kampung Bandukan Lama dan sekitarnya. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan pihak berkaitan masih menjalankan proses pendaftaran dan semakan bagi memudahkan urusan bantuan kepada penduduk terjejas kebakaran di Kampung Lok Urai, Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahilmi Yahya, langkah itu bagi memastikan penduduk terjejas dapat dibantu mengikut keperluan dalam pelbagai aspek. Katanya sebanyak 100 buah bakul makanan disediakan kepada penduduk terjejas kebakaran di kampung berkenaan. Agar mereka dapat sedikit bantuan bakul makanan ini untuk mereka bertahan dalam tempoh beberapa hari selepas kejadian. Sebab yang ada di pusat pemindahan sementara, kita sediakan makanan bermasak selain daripada tempat tinggal untuk tempoh 3 hingga 7 hari. Insinyur Syahilmi berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada penduduk terjejas kebakaran. Lebih 200 orang kehilangan tempat tinggal selepas 73 buah rumah atas air musnah dalam kebakaran di Kampung Lok Urai, Pulau Gaya. Baik perkembangan semasa COVID-19, daerah Beaufort bertukar dari zon kuning ke zon hijau sekaligus menjadikan 2 zon hijau di Sabah termasuk daerah Tongot. Sementara itu terdapat 8 zon merah, 7 zon jingga dan 10 zon kuning di negeri ini. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 71 kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 53,864 kes. Manakala 77 pesakit sembuh dan 508 pesakit sedang menerima rawatan. Sehingga semalam kumulatif 22,464 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 dos pertama di Sabah. Datuk Masidi juga memaklumkan kerajaan negeri bersetuju meluluskan prosedur operasi standard SOP Bas Express berkuat kuasa hari ini untuk menjalankan perkhidmatan mengambil penumpang dan barangan. Kapasiti had bas dihadkan 50% berdasarkan tempat duduk bagi memastikan penjarakan fizikal sentiasa dijaga dan penumpang diminta mengurangkan interaksi. Pengusaha Bas Express digalakkan melakukan urusan pembelian tiket secara dalam talian selain membuat semburan sanitasi dalam bas setiap 2 jam perjalanan. Demi kebaikan bersama, rakyat perlu bersedia menerima suntikan vaksin COVID-19 tanpa perlu ragu-ragu. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Jahid Jahim berkata, rakyat tidak perlu takut kerana kerajaan telah melakukan penelitian yang rapi terlebih dahulu sebelum memilih jenis vaksin yang sesuai untuk kegunaan rakyat di negara ini. Datuk Jahid yang juga wakil rakyat Tamparuli menasihatkan rakyat agar tidak mudah dihasut dengan pihak yang cuba mengelak menerima vaksin tersebut. Ini kerana pengambilan vaksin penting sebagai langkah jangka panjang melindungi diri, keluarga dan seluruh masyarakat. Beliau berucap dalam program penyerahan bantuan bakul makanan kepada golongan B40 di Tamparuli. Dalam majlis berkenaan, seramai 85 penduduk dari Kampung Bawang, Kampung Bantayan, Kampung Bontai, Kampung Dopu dan beberapa pelajar sekolah menengah Advance Sabah menerima bantuan.
Ya, seramai 42 petugas barisan hadapan di daerah Beaufort mendapat suntikan pertama vaksin COVID-19 sempena program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat daerah Beaufort. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Isnin Aliasni mendahului sebagai wakil rakyat mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dos pertama bersama Adun Lumadan Ruslan Muaram dan Pegawai Daerah Beaufort Abdul Imam Basirun. Ketika ditemui media, Datuk Isnin menasihatkan orang ramai yang berusia 18 tahun ke atas agar mendaftar mendapatkan vaksin menerusi aplikasi MySejahtera. Katanya masyarakat harus yakin vaksin COVID-19 dan tidak mempercayai kabar angin mengenai vaksin tersebut. Mereka kadang-kadang mendengar hasutan daripada luar. Kadang-kadang mereka lebih suka mendengar, membaca, melihat daripada internet, membaca daripada barrel yang dibarrelkan. Mereka rasa bimbang. Dan saya rasa siapa yang ada sikap begitu, supaya kita buanglah. InsyaAllah kita sama-sama jaga. Kerajaan negeri kini dalam perancangan menjadikan Sungai Darau di Manggatal sebagai produk pelancongan berasaskan pendidikan dan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata, inisiatif itu dilaksanakan dengan penglibatan langsung daripada komuniti setempat. Seperti yang saya dipahamkan oleh pihak jawatankuasa ini, mereka telah menelusuri Sungai Darau sepanjang 2 km yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu lagi pusat pelancongan di Bandaraya Kota Kinabalu. Datuk Jafri bercakap kepada media selepas menyertai lawatan teknikal penilaian potensi produk pelancongan Sungai Darau di Kota Kinabalu. Beliau dan jawatan kuasa teknikal penilaian turut menyelusuri sungai berkenaan sepanjang 2 km bermula dari jeti Sungai Darau ke bangunan Pusat Pentadbiran Negeri Sabah. Selain keindahan alam semula jadi yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong, usaha itu juga berupaya memberi peluang pekerjaan dan perniagaan kepada penduduk setempat. Sementara itu, Timbalan Pengarah Operasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Robert Lipon berkata pihaknya akan bekerjasama dengan agensi-agensi bagi merealisasikan perancangan itu dengan memantapkan modal insan komuniti berkaitan dengan pelancongan dan pemeliharaan alam sekitar. Lebih banyak sekolah agama rakyat SAR akan diwujudkan di pantai barat utara Sabah termasuk di kawasan pulau. Pewujudan sekolah agama rakyat dapat membantu membangunkan pendidikan agama Islam khususnya kepada generasi muda secara sama rata di seluruh Sabah. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, ke arah itu penambahan guru pendidikan agama juga perlu bagi menampung keperluan tenaga pengajar di setiap kawasan sekolah yang diwujudkan. Gerakan dakwah ini harus kita semarakan di seluruh daerah. Dan ini yang sangat penting karena kita perlu menyamaratakan usaha-usaha ini ke seluruh daerah agar nilai-nilai penting dalam dakwah ini dapat dirasai. Datuk Muhammad Arifin ditemui media dalam program tinjauan mesra di Pulau Mantanani, Kota Belud. Sementara itu, Ketua Kampung Pulau Mantanani, Rosmin Amsil menyambut baik pewujudan SAR di pusat berkenaan. Cadangan sekolah agama rakyat, kami perlu satu masjid besar. Kita mahu satu masjid yang diwakafkan atau khas untuk MUIS ataupun JAIS dan sanalah semua orang akan kumpul. Selepas Pantai Barat Utara, program tinjauan mesra Menteri Tugas-Tugas Khas akan ke Pantai Timur Sabah. Penggunaan teknologi drone dalam sektor pertanian semakin popular dan mendapat tempat dalam kalangan petani moden. Ia khususnya bagi tugas penyamburan baja dan racun serangga. Penggunaan drone bukan sahaja mengurangkan risiko petani terdedah dengan bahan kimia, malah meringankan tugas mereka. Wartawan Godfrey Lee meninjau penggunaan teknologi itu di Kota Belud, Sabah. Sebuah syarikat perkhidmatan drone milik usahawan Pakudin Bian 41 tahun mengambil inisiatif membantu para petani di Sabah khususnya di daerah Kota Belud dengan menyediakan perkhidmatan semburan racun dan membaja menggunakan teknologi drone. Perkhidmatan drone mula ditawarkan syarikat berkenaan bermula di Semenanjung pada 2017 dan baru-baru ini dibawa ke Sabah dengan beberapa penambahbaikan mengikut kesesuaian pertanian di negeri ini. Drone ini direka dengan kerjasama syarikat IAR Sdn Berhad berpandukan teknologi semburan dari Jepun.
Atas inisiatif itu kita terfikir untuk membeli drone untuk kaedah penanaman baja dan semburan racun. Atas inisiatif itu kita mengambil langkah usaha sama dengan syarikat pengeluar drone IAR Resources Agro dan usaha sama dengan syarikat saya PKH Agro Sdn Bhd. Penggunaan drone bagi tujuan pertanian adalah yang pertama di Sabah. Syarikat ini memiliki 2 drone dan dalam usaha menambah bilangan bagi menampung permintaan. Teknologi ini dapat mengoptimumkan semburan racun perosak mahun baja terhadap tanaman. Setiap drone bernilai RM50,000 dengan kapasiti 25 liter, mampu terbang selama 30 minit tanpa henti serta berupaya melakukan semburan di kawasan seluas 10 hektar dalam masa 3 jam sahaja. Kaedah sedia ada, petani terpaksa melakukan proses penyemburan secara manual menggunakan mesin pam dan menghabiskan masa 9 hari untuk kawasan berkeluasan sama. Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Sabah Anita Miswari menyambut baik penggunaan teknologi drone dan yakin dapat menggalakkan pertumbuhan positif sektor ini kerana bukan saja menjimatkan masa, malah tenaga kerja petani dapat dikurangkan. 10 hektar ni, kalau tenaga manusia mengambil masa dalam 9 hari, ya, tapi drone boleh siapkan dalam masa 3 jam. Ya. Dan drone tadi yang berkapasiti 25 liter dapat membantu dari segi efisiensi penggunaan baja itu sendiri. Penerimaan para petani juga sangat positif terhadap teknologi baru ini. Petani-petani di sini bersikap positif dengan teknologi yang ada ni dan dia sangat bermanfaatlah ya untuk industri padi terutama sekali di Kota Belud. Kita berbesar hati sebab ada syarikat yang sudi untuk memberikan perkhidmatan sebegini yang memang sangat kita perlukan. Para petani ada kesenangan sikit dari segi penggunaan tenaga. Walaupun dia ada berkos tapi memadai dengan apa yang kita buat secara manual dengan penggunaan drone ini jauh perbezaannya. Jawab masa tenaga itu penggunaan tenaga berkurangan. Inilah drone yang digunakan untuk penyemburan baja dan juga racun dan dengan teknologi drone ini ia dapat menjimatkan masa dan juga mengurangkan beban kepada para petani yang bekerja di sawah padi. Godfrey, RTM. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah bersama sertai program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.